العربي القرشي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الصعب سهلا فيسر لنا أمرنا وعصرنا واجعلنا من عبادك المخلصين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. آمين. وبعد. InsyaAllah hari ini sambunan usaha orang-orang Quraisy untuk membenarui Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak lagi memberi sokongan dan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita kali terakhir ataupun pertemuan kita bulan lepas, kita kata pada peringkat bermulaan Islam, orang Quraisy tidak beberapa ataupun tidak mempeduli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rasminya mengisytiharkan dirinya sebagai Rasulullah, utusan Allah, dan memberitahu orang ramai secara terang-terangan mengenai penutusannya, pada peringkat bermulaan orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab tidak mempeduli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman, tak menyahut seruan Nabi, tapi pada masa yang sama mereka tidak memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali bapa saudara Nabi Abu Lahab yang kita pernah ceritakan. Semenjak saat pertama lagi dia tak henti-henti bermusuhannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak langkah Nabi. Di mana sahaja Nabi pergi, dia akan ikut. Kalau Nabi berjumpa dengan mana-mana orang Arab di luar yang pergi ke Makkah, Abu Lahab akan duduk tunggu sampai Nabi habis cakap dia, kata-kata dia, kemudian dia akan berkata kepada orang ramai. Dia kata, aku adalah bapa saudara dia, dan ini adalah anak saudara aku, dan orang ni sudah dirasuk dah, sudah jadi tak waras dah. Kita berusaha habis-habisan untuk mengubatinya, tapi tak berhasil. Jangan mempercaya kata-kata dia. Jadi bila orang ramai dengar kata-kata Abu Lahab, mereka akan kata ni bapa saudara dan anak saudara. Dia mesti lebih tahu mengenai anak saudaranya. Tapi secara keseluruhannya orang-orang Makkah atau orang Quraisy tidak begitu berkeras terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mula turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mula menaibkan Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala yang mereka sembah. Apabila mula turunnya ayat-ayat yang memperbodohkan mereka, orang-orang kafir, kerana menyembah batu berhala. Apabila adanya ayat-ayat yang memperlisihkan Tuhan atau berhala-berhala yang mereka sembah, di situ orang-orang Quraisy mula bertukar dan mula memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi mereka nak bertindak lebih agresif terhadap Nabi tak boleh, kerana Nabi SAW diberi perlindungan oleh bapa saudaranya Abu Talib. Dan Abu Talib ni bukan calan-calan orang yang begitu sangat hebat. Kedudukannya di kalangan masyarakat atau di kalangan orang Quraisy begitu sangat hebat. Dia yang mewarisi ketukuhan dan kedudukan bapa dia Abdul Muttalib. Sekalipun Abu Talib bukan orang kaya, sama seperti dengan saudara-saudaranya yang lain, tak kaya sama seperti anak-anak Abdul Muttalib yang lain, tapi dia mewarisi kedudukan dan ketukuhan Abdul Muttalib. Jadi mereka nak bertindak terhadap Nabi ikut dan tak boleh. Jadi ada beberapa usaha daripada orang-orang Quraisy untuk menhasut dan mempengaruhi Abu Talib supaya dia melepaskan atau serahkan Nabi SAW kepada mereka. Dan mereka pernah berjumpa dengan Abu Talib beberapa kali, memujuk Abu Talib supaya serah kepada mereka Nabi SAW, supaya tidak lagi memberi sokongan dan perlindungan kepada Nabi SAW. Setiap kali mereka pergi berjumpa dengan Abu Talib akan layan mereka dan akan bercakap lebih lembut dengan mereka. Sekali, dua, tiga kali mereka boleh terima kata Abu Talib. Tapi Nabi SAW tak henti-henti daripada untuk menaibkan Tuhan-Tuhan mereka melalui bacaan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Di situ mereka tak tahan. Dan pada suatu kali mereka pergi berjumpa dengan Abu Talib. Dan bila Abu Talib cuba nak memujuk mereka tidak boleh lagi terima kata-kata Abu Talib. Sambil berkata, kami tidak lagi bertahan dengan anak saudaramu. Dia memperbodohkan kami. Dia mensyirsyah dan memaki Tuhan-Tuhan kami, serta memperbodohkan nenek moyang kami semua. Jadi kita tak boleh tahan lagi dengan dia. Dan kalau kamu masih lagi nak mempertahankan dia, kita tetap akan lawan kamu sekali dengan dia. Jadi Abu Talib masih lagi tidak berkeras dan cuba bujuk rayu kepada mereka, tapi kali ini mereka begitu sana abah marah. Jadi setelah mereka tu bersurai, tinggal Abu Talib datang Nabi SAW. Lalu Abu Talib berkata kepada Nabi, dia kata, wahai anak saudaraku, aku tidak lagi mampu untuk lawan mereka semua. Dan kalau boleh, jangan berkeras dengan mereka. Kerana aku bimbang kamu dengan aku sekali akan diancam oleh mereka. Dan aku berseorangan tak mampu untuk lawan mereka semua. Jadi bila Nabi SAW dengar kata-kata ini daripada bapa saudaranya, Nabi SAW menalir air mata. Kerana dia daripada kata-kata bapa saudaranya itu sudah ada menidu bau. Bapa saudaranya tidak lagi berdaya, tidak lagi mampu untuk mempertahankannya. Dan akan serahkannya. Jadi bila Abu Talib nampak Nabi SAW menangis, dia sangat tersentuh kepada Nabi SAW. Sambil berkata kepada dia, jangan bimbang, jangan risau. Aku sekali-kali tak akan membiarkan kamu. Apa yang akan terjadi, aku tetap akan apa yang terjadi, jadilah, lebih kurang macam tu. Aku tidak akan serahkan kamu.
dan buatlah apa sahaja yang kamu nak buat. Kemudian Abu Talib dia menajak keluarga dia, keluarga Abdul Muttalib, supaya bekerjasama dengan dia agar mereka dapat melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ancaman orang kafir, orang Quraisy. Maka keseluruhan keluarga Bani Hashim memberi sukunan badu kepada Abu Talib. Kecuali juga Abu Lahab. Maknanya Abu Lahab satu-satunya orang yang memilih untuk menebelahi orang-orang Quraisy. Tapi keseluruhan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya bekerja sama dengan Abu Talib. Tak kira yang Islam maupun yang kafir. Sedikit banyak memberi sukunan kepada Abu Talib dan menyebabkan orang-orang Quraisy tak berlebihan dan berwaspada. Kerana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam bilanannya bukan sedikit, ramai. Dan menjadi kebiasaan bila Allah Subhanahu wa taala nak mengutuskan atau nak memilih seseorang untuk dijadikan utusan atau menjadikan rasul, dia akan memilih orang yang memiliki bilangan keluarga yang ramai. Hal itu bermula daripada zaman Nabi Allah Lut alaihi salam. Nabi Allah Lut alaihi salam, dia diutuskan kepada Sadum. Sadum itu terletak di utara Jordan, yang dikenali dengan kaum Lut. Maknanya Nabi Lut alaihi salam. Kita kata apa tadi? Kita kata selepas Nabi Allah Lut alaihi salam, setiap rasul yang Allah utuskannya akan memastikan rasul itu daripada kalangan keluarga yang bilangan dia ramai, supaya mereka dapat mempertahankannya. Hal itu bermula selepas Nabi Allah Lut alaihi salam. Kerana Nabi Allah Lut alaihi salam menghadapi ancaman dan kebahayaan yang begitu teramat. Kerana dia bukan orang tempatan. Nabi Allah Lut alaihi salam, dia anak saudara kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan Nabi Allah Ibrahim daripada Syam. Maknanya asal usulnya daripada Iraq, kemudian berhijrah ke Syam, kemudian Nabi Allah Lut, anak saudara Nabi Allah Ibrahim, diutus pula kepada orang Jordan, atau dengan lebih tepat kepada satu penduduk negeri nama dia Sadum, Sin Dal Waw Mim, terletak di utara Jordan. Sekarang ni kawasan dia Laut Matiyah lebih kurang. Jadi bila diutuskan kepada orang Jordan, dia tak ada keluarga di situ. Dia tak ada keluarga di situ. Dia pula tak ada anak lelaki. Dia hanya ada 2 anak perempuan. Jadi bila ceritanya panjang lebar, jadi bila kaum dia nak memalukan dia dengan tetamu-tetamu dia, tetamu itu sebenarnya malaikat, tapi pergi menyamar dalam rupa lelaki. Jadi bila mereka itu dan meminta daripada Nabi Allah Lut supaya membuka pintu bagi mereka, supaya mereka melakukan perbuatan itu terhadap tetamu ataupun dengan tetamunya, dia duduk mempertahankan dan dia satu orang saja. Dan dia tak tahu lagi nak buat macam mana. Tak tahu lagi nak mempertahankan tetamu-tetamu dia macam mana. Dia seorang, tak ada orang lain boleh tolong dia. Keluarga tak ada. Ada seorang isteri-isteri dia pun ikut kaum dia. Dan ada 2 anak perempuan. Anak perempuan boleh buat apa? Anak lelaki tak ada, pun keluarga tak ada. Jadi bila mereka tu bertindak kasar nak pecah pintu,
Sampai dia duduk mempertahankan pintu, sampai dia berdoa kepada Allah, "Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Maknanya dia rasa tertekan kerana dia tak ada orang-orang yang boleh membantu, tak ada lagi keluarga yang boleh datang mempertahankan dia. Di situ malaikat baru memperkenalkan diri. Jadi kata ulama, selepas kejadian itu, mana-mana Rasul yang dipilih oleh Allah akan dipilih daripada kalangan keluarga yang ada kedudukannya, yang bilangan dia ramai, supaya mereka dapat mempertahankan Rasul itu. Begitu juga Nabi SAW. Bila Abu Talib meminta tolong atau meminta sokongan daripada keluarga, jadi mereka semua tak terbelah bagi sokongan kepada Abu Talib dan Nabi SAW. Tak kira Islam maupun tak Islam, kecuali Abu Lahab. Maknanya di situ orang Quraisy mula berjaga-jaga. Sekali lagi orang Quraisy cuba atau berusaha sekali lagi. Kali ini apabila membawa seorang pemuda, nama dia Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Antara usaha orang-orang Quraisy untuk mempengaruhi Abu Talib, untuk memujuk Abu Talib supaya serahkan Nabi kepada mereka, mereka pula membawa seorang pemuda. Pemuda itu anak Al-Walid bin Al-Mughirah, nama dia Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan mereka berkata kepada Abu Talib, "Ya Abu Talib, ambil anak itu, inilah Umarah, anak Al-Walid bin Al-Mughirah." Kita tahu biasa kita dengar nama Al-Walid itu salah seorang hebat orang-orang Quraisy. Dia ada 10 orang anak lelaki selain daripada perempuan, selain daripada anak-anak perempuan. Harta dia pun, dia seorang kaya raya, harta dia bertaburan daripada Makkah sampai ke Taif. Ceritanya ada dalam surah Al-Muddassir. Jadi mereka membawa anak Al-Walid bin Al-Mughirah, anak lelaki bernama Umarah, dan berkata kepada Abi Talib, "Ya Abu Talib, inilah Umarah, anak Al-Walid. Ambil dia, anggap dia sebagai anakmu, jadikanlah dia anakmu, dan kamu serah pula Muhammad kepada kami." Maknanya mereka nak tukar ganti. Mereka membawa seorang pemuda, nama dia Umarah bin Al-Walid, dan Umarah itu pula seorang pemuda yang begitu sangat hebat. Dari sudut memiliki tubuh badan yang begitu sangat hebat, memiliki baras rupa yang begitu cantik, dan dan budak tu ataupun pemuda tu begitu syirdik, nama dia Umarah. Dia katalah, ambil Umarah ni, anggaplah dia anakmu, dan pula anakmu Muhammad tu serahkan kepada kami untuk kami membunuhnya. Lalu Abu Talib berkata kepada mereka, dia kata, alangkah bodohnya tindakan kamu itu, dan alangkah buruknya syadanan kamu itu. Kamu nak serah anak kamu supaya aku jaga, aku pula serah anak aku, maksud dia Nabi, untuk kamu membunuhnya. Mana ada macam tu? Kamu pula serah anak kamu kepada aku untuk aku jaga, aku pula kena serah anak aku, iaitu Nabi, untuk kamu untuk membunuhnya. Dan dia tolak syadanan itu, menyebabkan ada beberapa pemimpin lagi bertambah marah dan tidak berpuas hati terhadap Abu Talib. Ini salah satu usaha mereka supaya bagi Abu Talib serahkan Nabi SAW kepada mereka untuk membunuhnya. Setelah itu Hamzah masuk Islam. Bila Sayyidina Hamzah masuk Islam, orang-orang Quraisy lagi bertambah sakit hati.
Kerana mereka tahu bila Hamzah masuk Islam, tetap dia akan mempertahankan anak saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lalu mengenai Islam Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib dipanggil Sayyid Asy-Syuhada. Laqab dia Sayyid Asy-Syuhada, penghulu segala syahid. Dan juga diberi gelaran Asadullah. Asadullah maknanya singa Allah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dia seorang bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai gaya hidupnya tersendiri. Dia jenis orang yang tidak membeduli segala apa yang sedang berlaku di Makkah. Dia kerja dia, setiap pagi dia naik kuda dia pergi memburu. Dan menjadi kebiasaan dia, bila balik dengan buruan dia, sebelum dia balik ke rumah, dia akan pergi tawaf dulu. Kemudian dia akan menegur semua orang-orang yang duduk melepak di sisi Al-Kaabah. Dulu-dulu mereka nak mengadakan majlis-majlis berborak mereka, nak duduk berbualkan atau simpan, mereka akan duduk sekitar Al-Kaabah. Tak melepak di kedai, di kedai makan, di kedai mamak. Jadi mereka nak melepak akan duduk sekitar Al-Kaabah, berbuak-buak. Jadi menjadi kebiasaannya bila dia balik, dia akan bertawaf dulu, kemudian dia akan bersalaman ke, berborak ke, kemudian dia akan balik. Tapi dia seorang yang begitu bergaya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau kita baca sifat dia seorang yang memiliki tubuh badan yang begitu sangat ramping elok, memiliki baras muka ataupun baras yang begitu cantik, rambut yang begitu sangat elok baik, maknanya dia orang yang penuh bergaya. Dan ada kita panggil ada keterampilan dia sendiri. Ada kecantikan dan ada keterampilan dia sendiri. Dan hobi dia, setiap pagi dia naik kuda dia pergi memburu. Bila nak menjalannya, waktu petang dia akan balik. Macam tu kerja dia. Dia tak membabakan diri sangat dalam apa yang sedang berlaku. Jenis orang yang tak ambil kisah. Satu hari dia balik. Bila dia balik, cara dia berjalan, gaya dia berjalan, menyebabkan adanya orang tidak berpuas hati dengan dia, sakit dengan dia. Maklumlah kalau adanya orang agak handsome, berjalan pula dengan penuh dengan penuh bergaya, barangkali akan adanya orang tak berpuas hati atau hasadah. Jadi ada dua perempuan nampak dia balik, nampak dia berjalan dengan penuh penuh bergaya semua tu. Jadi ada salah seorang berkata kepada kawan dia, dia kata jalan belagak. Kalau belagak, dia tak tahu apa yang Abu Jahal buat tadi terhadap anak saudara dia. Rasa dirinya hebat sangat. Anak saudara dia tadi dia maki dengan begitu teruk. Jadi dia terdengar. Lalu dia bertanya kepada perempuan yang bercakap itu. Dia kata, apa yang terjadi? Apa yang dia buat terhadap anak saudara aku? Dia kata tadi memaki dia habis-habisan. Maki sungguh-sungguh. Sampai memalukan anak saudara kamu habis. Lalu dia marah. Bila marah, dia menyalahi kebiasaan dia tak pergi tawaf dan dia terus menuju kepada Abu Jahal. Menuju kepada Abu Jahal. Dan
tak bagi salam, tak bagi apa-apa. Dia ambil ataupun dia angkat alat memanah dia dan dia terus pukul Abu Jahal di kepala. Sampai Aba berdarah. Bila dia memukul Abu Jahal dengan begitu terus sampai berdarah, kawan-kawan Abu Jahal dan keluarga dia bangun nak belasa ataupun nak balas nak balas. Nak pukul balik Hamzah. Dan kita lupa bagi tahu, bila Hamzah bertindak terhadap Abu Jahal, dia kata kalau berani bangun balas, bangun lawan. Jadi bila kawan-kawan Abu Jahal yang duduk sebelah dia dan keluarga dia bangun nak lawan Hamzah, jadi Abu Jahal dia tak bagi. Dia kata biarkan. Maknanya apa? Dia kata biarkan, jangan balas. Memang aku yang bersalah. Aku tadi memaki dengan teruk anak saudara dia. Abu Jahal ni, dia seorang yang syirdik. Walaupun diberi gelaran Abu Jahal, Abu Jahal tu babak kejahilan. Kalau terjemahan dia, babak jahal, Abu Jahal, babak kejahilan. Tapi sebenarnya, gelaran dia dulu Abul Hakam. Al-Hakam tu maknanya apa? Orang yang bijaksana. Gelaran dia dulu sebelum diberi gelaran dalam Islam Abu Jahal, diberi ataupun gelaran dia Abul Hakam. Hakam tu maknanya apa? Orang yang bijaksana, yang arif. Kerana apa? Kerana dia menjadi rujuk utama bagi orang-orang Quraisy bila adanya pergaduhan, bila adanya kes, bila adanya apa-apa masalah, mereka akan menghadap Abu Jahal dan Abu Jahal yang akan selesaikan kes itu. Lebih kurang macam hakim. Oleh itu diberi gelaran Abul Hakam. Al-Hakam tu yang bijaksana. Atau ikut bahasa kata yang arif. Gelaran bagi hakim. Syirdik. Jadi dalam usaha dia, tak mau apa bagi Hamzah lagi marah. Tak mau bermusuh dengan Hamzah. Takut-takut Hamzah pula, dia bertindak menebelahi Nabi SAW. Jadi dia tak mau bagi ataupun tak bagi saudara dia atau keluarga dia dan kawan-kawan dia untuk bangun lawan Hamzah. Tapi Hamzah dalam keadaan marah, dia kata, berani kamu memaki anak saudara aku? Mulai hari ini aku ikut agama dia. Dan aku akan mempertahankan dia. Berani boleh berani, kacau dia cuba. Lebih kurang macam tu bahasa dia. Kemudian dia balik. Bila balik rumah, dia sebenarnya bukan nak masuk Islam, tapi dia buat pengumuman tadi di depan khalayak ramai, dia sudah ikut agama yang dibawa Nabi SAW, yang dibawa Muhammad. Jadi bila dia balik rumah, dia kata, apa yang aku kata ni? Aku bukan nak masuk Islam pun. Aku bukan nak ikut pun. Jadi dia tak tahu nak buat macam mana. Satu bermalaman. Tapi sebelum menjilannya waktu subuh, Allah Subhanahu Wa Taala dia memberi hidayah kepada dia. Dan esok pagi dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW dan terus dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bila Hamzah masuk Islam, orang Quraisy lagi bertambah sakit hati terhadap Nabi SAW dan sahabatnya. Dan masing-masing setiap keluarga di Makkah mula bertindak terhadap orang mereka yang masuk Islam, yang ikut Nabi SAW. Maknanya bila Hamzah masuk Islam, orang Quraisy sudah tahu Muhammad semakin hari semakin mendabak kedudukan dan sukunan. Jadi setiap keluarga yang tinggal di Makkah yang dipanggil Quraisy, kalau ada sesiapa di kalangan keluarga itu masuk Islam, setiap keluarga itu sendiri yang akan bertindak terhadap orang mereka yang masuk Islam. Tetapi Nabi SAW masih lagi boleh dimaki, boleh disyir-syir, boleh duduk dengan bermacam-macam tuduhan, tapi boleh usik
Tetapi tak ada sesiapa berani nak bertindak berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Abu Talib dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi orang Quraisy cuba berusaha sekali lagi nak mempengaruhi Abu Talib. Kali ini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha mereka pula nak memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kali ini melalui siapa? Melalui seorang nama dia Utbah bin Abi Rabi'ah. Utbah bin Abi Rabi'ah. Maknanya ini lagi satu cubaan orang-orang Quraisy pula untuk memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ia tidak teruskan dakwah dia, agar ia dihentikan daripada terus menerus memaki atau menaibkan atau mencerca tuhan-tuhan mereka. Kali ini melalui Utbah bin Abi Rabi'ah. Utbah bin Abi Rabi'ah ini seorang kenamaan mereka, orang yang bakar dalam bab sastra. Dia seorang penyair. Dia seorang yang tahu seluk-beluk sihir. Dia seorang juga yang tahu hal-hal yang berkaitan al-kahanah, tukang telik. Maknanya satu hari orang-orang Quraisy membesar orang Quraisy, dia kata, kita nak cuba juga bujuk dia, kokot dia boleh dengar cakap. Jadi tak perlu kita pula bermusuh dan menggunakan kekerasan. Tapi siapa yang boleh pergi berbicara dengan dia? Siapa yang boleh pergi memujuk dia? Lalu mereka kata, siapa lagi kalau bukan Utbah bin Abi Rabi'ah. Utbah bin Abi Rabi'ah. Sebab Utbah bukan orang lain. Dia kata kerana Utbah ni selain daripada menjadi orang kenamaan mereka, dia orang yang begitu sangat mahir dalam bab syair. Dia seorang penyair. Dia seorang pula yang tahu seluk-beluk sihir. Mereka sebenarnya nak utuskan seseorang yang boleh tahu, yang boleh buat penilaian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang penyair, seorang ahli syair, penyair ke, seorang ahli sihir ke, seorang tukang telik ke. Jadi nak memilih orang yang menguasai beberapa ilmu. Jadi bila mereka setuju untuk mengutuskan Utbah pun pergi dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku adalah utusan kaummu kepadamu. Dan dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Muhammad, tidak ada mana-mana kabilah Arab yang lain yang menghadapi kesusahan yang kita sedang dihadapi dengan sebabmu. Atau dengan kata lain, dia kata, kamu ni berpunca, kita sekarang semua jadi susah. Kamu telah membica berbaduan kami. Kamu telah menaibkan Tuhan-Tuhan kami. Kamu telah memperbodohkan kami dan nenek moyang kami. Hal ini tak pernah berlaku di mana-mana buat Arab lain. Maka dengan sebabmu, kami semua jadi susah. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, siapa yang lebih baik? Kamu ke bapa kamu Abdullah? Nabi diam tak jawab. Kemudian dia tanya, siapa yang lebih baik? Kamu ke datuk kamu Abdul Muttalib? Nabi tak jawab. Dia kata, jawab. Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih syirdik? Kamu ke bapa kamu sendiri? Nabi nak jawab apa?
Jadi dia tanya, siapa yang lebih baik? Kamu ke atau datuk kamu sendiri Abdul Muttalib? Nabi pun tak jawab. Kemudian Utbah bin Abi Rabi'ah dia kata kepada Nabi. Dia kata, ya Muhammad. Dan tawaran itu akan berulang kerap kali. Dia kata, ya Muhammad. Kalau kamu, tujuan kamu membawa agama baru itu, tujuan kamu nak syari dewe, nak syari harta, kami boleh kumpulkan harta daripada kami sehingga menjadikan kamu orang terkaya kami. Kalau tujuan kamu nak syari riasah atau kedudukan, kita boleh melantikkan kamu sebagai ketua kami. Dan kami tidak akan membuat sebarang keputusan melainkan rujuk kepada kamu terlebih dahulu. Kalau kamu nak kahwin, nak perempuan, tunjuk mana perempuan yang kamu nak. Kita boleh kahwinkan ia dengan kamu. Kalau yang selalu datang kepada kamu itu jin syaitan yang merasuk kamu, kami akan berusaha habis-habisan untuk mengubati kamu. Maksud mereka apa? Maksud dia apa? Mereka tu dia maksud dia Jibril yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau yang datang berjumpa dengan kamu tu apa? Syaitan yang menguasai kamu, ikut bahasa mudah, yang rasuk dan kontrol dan menguasai kamu, kita boleh membawa kamu merata-rata jumpa apa? Bomoh atau tabib untuk mengubati kamu. Itu tanggapan mereka mengenai Jibril alaihi salam. Oleh itu isteri Abu Lahab bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan Nabi duduk berapa hari tak keluar rumah, jadi isteri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ibu saudara kepada dia dan duduk berjiranan, kampung sama. Jadi Ummu Lahab tu berkata kepada Nabi, dia kata, ya Muhammad, ma ara illa anna syaitanaka qad tarakaka. Maknanya apa? Dia kata, ya Muhammad, aku rasa-rasa kamu ni sakit ni dengan sebab syaitanmu tidak lagi berhubung denganmu. Maksud Ummu Jamil tu, syaitan tu maksudnya Jibril alaihi salam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala turun surah Ad-Duha. Wad-duha wal-layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membencimu dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Jadi Utbah bin Rabi'ah juga berkata kepada Nabi, dia kata, kalau yang datang kepadamu tu ri'yan minal jin, maknanya apa? Jin, syaitan yang kacau kamu tu, yang rasuk kamu itu, kami sanggup habis duit kami untuk mengubati kamu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengar semua tawaran dan cadanan Utbah bin Abi Rabi'ah sampai dia habis. Lalu Nabi berkata kepada dia, dah habis? Lalu Utbah bin Rabi'ah dia kata, ya habis. Lalu Nabi SAW dia kata, aku tidak ada apa-apa tujuan pun aku membawa agama ini. Aku hanya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak minta apa-apa, tak ada tujuan apa-apa. Dengar pula daripada aku, kata Nabi SAW kepada Utbah bin Rabi'ah. Dia kata, kamu sudah habis cakap, dengar pula kata-kata aku. Kemudian Nabi SAW membaca surah Fussilat. Bermula dengan Hamim. Tanzilun minar Rahmanir Rahim sampai ayat 13. Ayat 13 itu berbunyi, fa in a'radu
فَقُلْ أَنْزَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pula dalam jawabannya dia menjawab dengan membacaan ataupun dengan membaca awal surah Fussilat yang bermula dengan Hamim sampai ayat 13. Dan Utbah bin Rabi'ah dia duduk memberi tumpuan kepada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi perhatian penuh kepada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai kepada ayat 13, fa in a'radu, yang membawa maksud jika mereka berpaling. Maknanya berpaling apa? Berpaling tak beriman. Fa in a'radu faqul anzartukum, maka katakanlah kepada mereka, aku memperingatkan kamu, aku menancam kamu dengan azab sama seperti azab yang menimpa kaum Ma'ad dan kaum Samud. Bila Nabi baca ayat ni, terus Utbah bin Abi Rabi'ah dia cepat-cepat dia tutup mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meletak tangannya di mulut Nabi. Maknanya dia tak bagi Nabi terus baca. Kerana apa bertindak demikian? Dia bimbang, risau, takut dengan ancaman itu. Maknanya bila Nabi SAW menancap mereka dengan ayat 13 itu, dan mereka memang tak terbelah bagi menilai kebenaran Nabi SAW. Jadi bimbang, risau, ancaman itu menjadi satu kenyataan, lalu dia cepat-cepat dia tutup mulut Nabi dan merayu kepada dia supaya dia henti bacaannya. Maknanya apa? Kafir-kafir, lawan-lawan. Tapi mereka begitu sangat mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berhenti baca. Lalu Utbah bin Rabi'ah itu bangun. Sepatutnya dia pergi kepada orang ramai yang sedang tunggu dia. Dia terus tak pergi jumpa dengan orang ramai, dia terus balik rumah. Bangun senyap. Tak pergi berjumpa semula balik orang-orang yang utuskannya, dia terus balik ke rumah. Jadi bila balik ke rumah, Abu Jahl nampak gaya dia bangun. Mereka semua duduk tak jauh daripada Utbah bin Rabi'ah. Kerana kejadian tu kita lupa bagi tahu, mereka pada semasa mereka berkumpul tu kelihatan Nabi duduk berasinan seorang. Lalu mereka mencadang supaya Utbah pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi mereka tak duduk beberapa jauh daripada Nabi. Tak dengar apa yang terjadi, tak dengar perbualan, tapi mereka tengok, memerhatikan. Jadi bila Abu Jahl nampak gaya Utbah bin Rabi'ah bangun dalam keadaan senyap, tak pergi pula jumpa dengan mereka, terus balik rumah, dia kata nampaknya Utbah sudah terpengaruh dengan Muhammad dan ikut Muhammad. Sabah ma'a tukar agama, dah sudah ikut dah. Dan kalau ada seorang kenamaan sama seperti dengan Utbah bin Rabi'ah bin Abi Rabi'ah masuk Islam, habislah, ramai orang boleh terpengaruh dengan dia. Lalu Abu Jahl itu membawa beberapa orang dan pergi terus rumah Utbah bin Abi Rabi'ah. Jadi bila Abu Jahl tanya kepada dia, apa yang terjadi? Apa yang Muhammad kata kepadamu? Apa jawaban Muhammad? Syadanan-syadanan yang kamu atau tawaran-tawaran yang kamu bagi kepada dia, apa jawabannya? Apa yang dia kata? Lalu dia jawab, dia kata, aku sebenarnya tak tahu apa yang dia kata. Lalu Abu Jahl dia kata, apa yang kamu tak tahu? Orang cakap dengan kamu bahasa Arab tak faham apa yang dia kata. Maknanya tadi semasa dia duduk dengar bacaan Al-Quran daripada Nabi itu, dia terlalu asyik.
dengar bacaan Al-Quran daripada Nabi SAW. Jadi Abu Jahal dia kata, apa kamu kata tak tahu? Dia bercakap dengan kamu dalam bahasa Arab, tak faham bahasa dia. Dia kata, aku tak tahu. Tapi bila dia mula menancamkan kami dengan apa sa'iqah misla sa'iqati 'adin wa samud, bila mula menancam, itulah yang aku tak tahan dan aku merayu-rayu kepada dia supaya tak teruskan bacaan dia. Jadi Abu Jahal di sini dengan kelicikannya dia berkata kepada Utbah, dia kata, ya kami tahu kami ini sedang susah dan kami tahu Muhammad menjamu kamu. Jadi bila kamu dijamukan oleh Muhammad dan kamu pula orang ramai kata kamu ni sudah terikat dengan atau terhutang budi dengan Muhammad, dia menjamukan kamu ke, dia membantu kamu ke, kamu orang susah. Jadi mereka kata kami akan kumpul duit buat kutuban. Kita derma, kita buat kutuban untuk membantu kamu. Maksud dia apa? Abu Jahal di sini dia nak menhasukkan Utbah bin Abi Rabi'ah. Dia kata orang ramai, dia duduk kata, mereka kata apa? Dia kata mesti Utbah ni terhutang budi kepada Muhammad. Dan mungkin dia susah. Jadi kita nak tolong dia, kita nak kutip duit, nak bagi kepada dia supaya dia tak ikut Muhammad. Lalu Utbah marah dan berkata kepada mereka, aku tak ikut Muhammad pun. Dan kamu tahu, aku salah seorang terkaya kamu. Aku bukan perlu duit kamu. Aku pula bukan nak tunggu makan daripada Muhammad. Aku orang terkaya kamu. Akan tetapi aku tak ikut dia pun. Aku tak tukar agama. Tapi dengan kata-kata aku, dengan kata aku kali ini ya. Dia kata, kata-kata yang aku dengar itu bukan kata syair, bukan kata sihir, bukan kata-kata sama seperti tukang telik. Dia kata, aku tahu semua benda-benda tu. Dia seorang penyair, seorang sastrawan. Dia seorang pun mahir dalam bab sihir. Dia kata bukan sihir. Apa yang aku dengar daripada dia tu bukan kata-kata syair. Dia bukan kata tukang telik, bukan kata ahli sihir. Ini bukan kata manusia. Dan ia juga bukan kata jin. Dengan cakap aku kali ini, jangan kacau dia. Jangan usik dia. Biarkan dia. Kalau tak mau beriman pun dengan dia, kalau tak mau ikut, tak apa. Tapi jangan kacau dia. Kita biarkan dia dengan orang lain. Dengan buah Arab lain. Kalau mereka menewaskannya, atau membunuhnya, atau menuruskannya, selesai. Kalau dia menang dan agamanya berkembang dan dia dapat menewaskan orang-orang Arab lain, kita tak rugi apa, dan dia pun salah seorang kami, jadi kita boleh ikut. Maksud dia sini Utbah bin Abi Rabi'ah, dia mencadangkan kepada orang-orang ramai supaya tak kacau Nabi, supaya tak usik atau cuba menyakitinya atau menekannya. Dia kata, kamu tak mau beriman kepada dia, tak mau ikut dia, tak apa, terpulang. Tapi jangan kacau dia. Biarkan orang lain. Bukan kami. Kami terujuk kepada orang-orang Quraisy. Kalau mereka dapat uruskannya, selesai kes. Kalau dia yang menang, dia pun akhirnya sekali dia seorang kami. Kemuliaannya adalah kemuliaan kami. Akan tetapi orang-orang Quraisy tetap tak terima syadanan atau kata-kata Utbah bin Abi Rabi'ah. Ini salah satu usaha orang-orang Quraisy juga untuk selain daripada mempengaruhi bapa saudaranya Abu Talib, usaha mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempengaruhinya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tak teruskan dakwahnya atau kerjanya sebagai seorang Rasulullah atau utusan.
Baik, manakala usaha-usaha yang lain oleh kerana masa tidak mengizinkan, kita akan tangguhkannya pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ila al-liqa' in qaddara Allah lana al-baqa' wallahu a'lam bis-shawab. Kita nakra bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها لنا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.